Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan memberi kesihatan kepada kita supaya kita dapat beramal dengan perintahnya dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Video kali ini saya nak beri sedikit ulasan tentang satu video yang mana di dalam video itu seorang ustaz yang mengatakan bahawa kita tak boleh beramal dengan selawat selain daripada selawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi video ni saya buat bukanlah untuk nak membantah siapa-siapa, bukan nak kritik siapa-siapa, tetapi hanya untuk sekadar menjawab tuduhan-tuduhan daripada golongan-golongan yang selalu mengatakan bid'ah kepada amalan yang kita buat, mengatakan syirik dan sebagainya. Jadi video ni untuk tuan-tuan perempuan yang masih lagi bersih daripada pemikiran Wahabi, yang masih lagi bermazhab, yang masih lagi pegang pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bagi mereka-mereka yang terpengaruh dengan fikrah Wahabi ini, maka tak digalakkan tengok video ni lah. Tengoklah channel lain. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita tengok dulu videonya. Ada seorang ustaz saya tengok dalam video tu, dia kata Nabi suruh kita berselawat. Nabi suruh kita berselawat. Berselawat lah macam mana pun. Mana boleh kata begitu? Apa tak baca hadis ke? Tak baca hadis ke? Sahabat kata qad arafna assalamu alayka ya Rasulullah. Sesungguhnya kami tahu cara nak beri salam kepadamu wahai Rasulullah. Cuba ajarkan kepada kami cara berselawat. Baca hadis sikit ustaz. Jangan duk sebut begitu. Tak baik sebut begitu. Tak amanah dengan ilmu. Ustaz mana-mana tak payah tahulah, tak penting. Oh, maka kita boleh selawat. Nak selawat begini boleh, nak selawat begini boleh. Mana boleh? Sahabat tanya Nabi, Nabi diam. Dan riwayat kata 3 kali baru Nabi jawab. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak ajar lagi macam mana cara nak selawat pada Nabi. Kerana ayat selawat tu, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, tidak ada ibadah yang Allah Ta'ala mulakan dengan diri dia kecuali selawat. Mana ada? Semayang, wa aqimis salah, semayang. Zakat, zakat. Haji, wa adzim fin nasi bil haji wa atimmul hajja wal umrata lillah. Semua ibadah-ibadah ni suruh. Tapi selawat ibadah ya Allah Ta'ala mulakan dengan diri dia dulu. Innallaha, aku Allah. First, second dia malaikah berselawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, baru Allah Ta'ala suruh. Nabi tak jawab, ikut pandamu lah sahabat, nak selawat macam mana pun, nak puji aku ikut pandamu lah. Tak ada. Dan kita pun tak pernah dengar Umar berselawat begini, Abu Bakar selawat begini, Uthman selawat begini, Abdullah bin Abbas selawat begini, Abdullah bin Zulqawani selawat ni. Sahabat mana ada? Mana ada? Baik, kita tengok dalam video tadi seorang ustaz yang bernama Khairul Ikhwan. Ustaz ni daripada Kelantan kot. Jadi dalam video tu dia kata nak beramal selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ni hanya boleh selawat yang warid ataupun datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain selawat yang selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tak boleh diamalkan. Itu adalah bid'ah. Kan tu dia katalah. Dalam masalah selawat ni terbahagi kepada dua. Satu selawat yang maksur, satu lagi selawat yang ghairu maksur. Selawat yang maksur ni selawat yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ajak
kepada para sahabat. Dan tak dinafikanlah selawat-selawat yang datang daripada Nabi ini adalah selawat yang paling afdal. Sehingga Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala berkata, sekiranya ada yang bersumpah akan berselawat dengan selawat yang paling afdal, maka hendaklah dia berselawat dengan selawat yang diajar oleh Nabi, yakni selawat Ibrahimiyah. Baik, di sini tak ada isu. Yang ada isunya pada selawat ghairi maksur, yakni selawat yang bukan pada Nabi, tetapi selawat ni datang daripada ulama-ulama muktabar dan daripada aulia-aulia Allah. Yakni selawat ni direka ataupun dibuat oleh ulama-ulama ataupun wali-wali Allah. Maka di sini ustaz tadi tak setujulah. Dia kata kalau nak selawat ni, selawat dengan apa yang datang daripada Nabi, selain daripada tu tak boleh lah. Bid'ah lah, dah tak ada pada zaman Nabi, Nabi tak buat, dikira bid'ah lah. Itulah kayu pengukur mereka. Pok-pok Wahabi ni, apa Nabi tak buat, tu tak boleh buat lah. Kan? Jadi ustaz tadi dia membawa dalil ataupun hujah, dalil ataupun hujah melarang berselawat selain pada selawat yang Nabi ajak dengan hadis, dalam hadis sahih yang berbunyi assalamu alayka qad arafnahu fa kaifa salatu alayka ya Rasulullah. Dia kata sahabat apabila turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, maka sahabat bertanya kepada Nabi. Sahabat kata, kami tahu bagaimana cara nak salam ke atas engkau wahai Rasulullah, tetapi kami tak tahu cara nak berselawat. Fa kaifa salatu alayka, bagaimana kami nak selawat ke atas engkau wahai Rasulullah. Maka Nabi pun ajaklah selawat. Lebih kurang ada 6 ataupun 7 hadis mengenai selawat yang Nabi ajak ni, mungkin lebih. Baik, jadi ustaz tadi menggunakan hadis ini untuk berhujah bahawa hadis ni melarang mengamalkan selawat selain daripada selawat yang Nabi ajak. Jadi kalau kita tengok hadis ni pun tidak ada seorang ulama pun yang mengambil hadis ini sebagai hujah untuk melarang berselawat selain daripada selawat yang Nabi ajak. Dalam setakat pembacaan saya lah, tidak ada ulama lagi lah yang mengambilkan hadis ini sebagai hujah untuk melarang berselawat selain daripada selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak, kalau tuan-tuan perempuan ada info ataupun tahu ada ulama-ulama yang menggunakan hadis ni untuk melarang berselawat dengan selawat yang bukan daripada Nabi, boleh tulis dalam ni lah, tu bagi rujukan lah di dalam komen di bawah. Sebab ustaz tadi pun ketika dia bagi hujah tu pun dia tak nakalkan, tak nukilkan daripada mana-mana ulama. Ada ulama mengatakan tak boleh beramal, tak boleh berselawat selain pada selawat Nabi ajak. Ni hadis ni melarangnya. Tapi majoritinya ulama mengatakan boleh kita berselawat dengan selawat yang dicipta oleh ulama ataupun dibuat oleh wali-wali Allah. Boleh. Dalam tafsir Ruhul Ma'ani yang ditulis oleh Al-Imam Al-Alusi, dalam tafsirnya beliau mengatakan bahawa telah dinukilkan daripada semua sahabat wa man ba'dahum, dan begitu juga orang-orang selepas para sahabat. Mereka mengatakan kafiat selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafiat ni cara nak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tidak terbatas. Walaupun ada nas warid daripada Nabi, selawat-selawat yang datang daripada Nabi, tetapi nas itu tidak menyekat atau tidak membatasi. Kalau ada orang yang nak buat selawat ni, boleh buat. Bahkan Imam Alusi mengatakan bahawa sesiapa yang Allah Ta'ala beri kepada dia kelebihan, boleh berkata-kata dengan indah, fasih bahasanya, dari segi balarah dia, badi' dia, kan, ma'ani dia, maka dia boleh, kalau dia nak buat selawat, boleh dia buat. Itu tak ada masalah selagi mana tidak bercanggah dengan syariat lah. Ini kita selawat ke atas Nabi setakat kelebihan Nabi. Janganlah kita pula buat selawat memuja Nabi sehingga setaraf dengan Tuhan. Itu tak boleh lah.
Baik, itu kata Imam Alusi dalam tafsir dia, bukan saya yang kata. Imam Alusi mengatakan boleh, tidak ada masalah, kerana sahabat sendiri dan juga orang selepasnya, yakni tabi'in, mereka pun tak melarang untuk membuat ataupun mencipta selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Alusi dia bawa hujah, dia bawalah riwayat selawat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Daripada sahabat Sayyidina Ali ada selawat dia. Kemudian selawat daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pun ada selawat dia, dan dia juga mengajar selawat itu kepada orang lain. Macam mana tadi ustaz tu kata sahabat tak mengamalkannya, sahabat tak buat pun, tak cipta pun selawat. Sedangkan Imam Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani mengatakan ada Sayyidina Ali ada selawat dia. Ibnu Mas'ud ada, Ibnu Umar pun ada. Di dalam kitab Jalahul Afham karangan Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, anak murid kepada Ibnu Taimiyah. Ini dua ulama ni yang selalu diikut, selalu pandangan yang diambil oleh puak-puak Wahabi. Mereka ni dalam kitab Jalahul Afham pun dia bawa hadis riwayat selawat daripada Ali, selawat daripada Ibnu Mas'ud, selawat daripada Ibnu Umar. Ada Jalahul Afham, boleh tengok dalam kitab Jalahul Afham. Yang tadi boleh tengok dalam kitab Ruhul Ma'ani, ini tafsir Ruhul Ma'ani ada. Buka bukan saya kata ni ulama Imam Al-Alusi yang katakan. Saya ni bukan ulama, saya ni orang kata posmen karat ya. Kan? Cuba tengok dalam kitab-kitab, kalau tak percaya apa yang saya cakap ni, cuba belik tengok tafsir Ruhul Ma'ani, cuba tengok kitab Jalahul Afham, yang tu ada riwayat daripada sahabat yang mereka ni ada selawat mereka sendiri. Baik. Kemudian ulama-ulama lain pun mengamalkan selawat-selawat yang bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang selawat yang mereka buat sendiri. Ulama-ulama lain seperti contoh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab dia Qawaid Nuraniyah ada selawat dia sendiri. Imam Syafi'i sendiri ada selawat dia dalam kitab Ar-Risalah. Imam Hasan Al-Basri dalam kitab Asy-Syifa ada selawat dia. Ahli hadis Ibn Salah dalam muqaddimah dia ada selawat dia sendiri. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab dia Al-Furusiyah dia ada selawat dia sendiri. Jadi ulama-ulama ni mereka ni mengamalkan selawat yang mereka reka, yang mereka buat sendiri. Jadi ulama-ulama seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah, Imam Syafi'i, Ibnu Salah dan lain-lain, Imam Hasan Al-Basri, mereka pun mengamalkan selawat yang bukan datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni selawat ghair maksur. Dan paling kurang-kurang kita tengoklah majoriti ulama di dalam kitab-kitab mereka apabila mereka menulis ataupun menyebut perkataan Nabi, selepas tu mereka akan sebut sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab-kitab hadis pun macam tu juga. Bila sebut qala an-nabiyyu, depan dia sallallahu alaihi wasallam ataupun alaihi salatu wassalam. Bila ada perkataan sebut anin nabiyyi, depan dia sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab-kitab, tak kiralah kitab fiqh ke, kitab tauhid ke, kitab-kitab agama ni, bila sebut je Nabi, depan tu akan ditulis sallallahu alaihi wasallam. Baik, lafaz sallallahu alaihi wasallam ataupun alaihi salatu wasallam tu tidak diajar oleh Nabi. Ini adalah selawat yang dibuat oleh ulama-ulama muktabar. Dan selawat ini digunakan pakai ribuan ulama. Ulama salaf, ulama khalaf semua pakai ini. Kan? Sehingga sekarang pun dalam kitab Rumi pun bila sebut je Nabi, depan tu dia ada buat macam simbol SAW. Itu singkatan pada sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Cuba tengok dalam kitab-kitab kitab Arab ke, kitab Jawi ke, kitab Rumi. Bila sebut je Nabi, sebut je Rasul, depan tu kita akan sebut sallallahu alaihi wasallam. Ataupun bila kita dengar orang sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan sebut sallallahu alaihi wasallam. Tu sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wasallam tu tidak warid pada Nabi. Bukan maksur, ghair maksur yang dibuat oleh ulama-ulama. Itu digunakan pakai dan kebanyakan semua kitab, kan?
Bahkan Mufti Perlis Dr. Mazhar tu, manusia yang tak pernah buat bid'ah tu, dia pun bila saya tengok ceramah dia, dengar ceramah dia, bila dia sebut Nabi, depan tu dia tu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, sebut perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sebut sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dia tu bukan pernah buat bid'ah, kan? Tapi macam mana ustaz yang dalam video tadi ni, yang ni ustaz ni memang orang kata pengikut Dr. Mazhar sebenarnya. Pengikut tegar lah Dr. Mazhar ni, ustaz yang cakap dalam video tadi, yang kata bid'ah yang berselawat selain pada Nabi ajak tu. Sedangkan Dr. Mazhar sendiri bila sebut tak percaya, tengok video dia lah. Bila dia sebut Nabi, dia sebut sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ni dia kata tak boleh, mungkin dia tak ada guru WhatsApp kot, dia tak perasan. Tak apalah lagu tu. Baik, seterusnya berkenaan dengan Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandahlawi tu, ustaz tu ada sebut dalam video dia. Memang dalam kitab Fadail Amal tu ada satu bab Darud Syarif, yang ni kelebihan berselawat ke atas Nabi. Dalam tu dia bawa hadis, ada yang sahih, ada yang dhaif. Itu tak ada masalah lah. Kalau dia dhaif pun tak ada masalah, kan, dalam bab Fadail Amal ni. Jadi dalam tu banyaklah dia bawa hadis-hadis tentang kelebihan selawat, dan dalam tu juga dia ada bawa lafaz-lafaz selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang waris daripada Nabi lah. Tetapi di dalam keterangan dia tu, dia setiap ada hadis dia akan bagi keterangan. Jadi dalam keterangan tak ada satu pun yang beliau mengatakan bahawa tak boleh berselawat selain daripada selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Tak percaya, tengok kitab Fadail Amal. Jangan percaya saya, tengok kitab dia. Bahkan beliau dalam setiap bab muqaddimah dia tu, beliau mengamalkan selawat yang diambil selawat tu daripada ulama-ulama tabat ataupun dia sendiri yang buat. Paling kurang dalam dia punya muqaddimah dia tulis nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Wa nusalli ala rasulil karim tu tak ada, Nabi tak pernah ajak pun. Tetapi Maulana Zakaria sendiri dalam muqaddimah dia tu, dia menggunakan selawat yang ghair maksur. Jadi bila ulama banyak yang buat, ulama banyak yang mengamalkannya, maka kita mustahil adat lah benda tu dilarang. Jadi sekarang ni terserah pada tuan-tuan dan perempuan, sama ada nak ikut fatwa ustaz ni ataupun nak ikut fatwa majoriti ulama. Terserah. Kalau kata lebih yakin dengan ustaz yang dalam video tadi, okey, silakan. Kalau kata lebih yakin kepada pandangan ataupun fatwa-fatwa ulama terdahulu, ulama-ulama yang muktabar, maka sila ikut. Terserah pada tuan-tuan dan perempuan. Baik. Kuasa setakat ini sajalah jawapan yang boleh saya bagi. Mudah-mudahan video kali ini dapat memberi faedah kepada kita lah. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.